A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para penonton kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Kita seperti biasa, kita teruskan pengajian kita, tajuk berkenaan indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga insya-Allah. Para jemaah, hari ini kita nak membicarakan tentang 4 kewajipan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita hari ini berkenaan 4 kewajipan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda cinta kita, sebagai tanda adab, mana cinta perlukan kepada adab mak bapak kita dan sebagainya. Jadi ini perbincangan kita ni supaya jangan sampai kita ni tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Al-Quran ada menyebut kalau kita tidak beradab kepada Rasulullah boleh rosak segala amalan kita, boleh rosak segala amalan kita. Kita akan lihat nanti ayat Al-Quran Karim. Jadi di sini kita akan bicarakan kewajipan 4 kewajipan kita, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam, digolongkan bersama orang-orang yang mencintai baginda, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan kata-kata yang tidak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita ini orang-orang yang amat mencintai baginda. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Para jemaah rahimakumullah, tajuk kita pada hari ini sempena dengan tajuk kita tajuk kita yang asli ni, indahnya bersama Rasulullah di syurga. Maka tajuk kita fokus pada hari ini 4 kewajipan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dapat bersama baginda insya-Allah. Baik, sebelum saya nak terangkan adab-adab penting ni supaya jangan sampai amalan kita ini menjadi rosak, ini pun ada ayat Al-Quran, orang yang tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh rosak segala amalan dia. Perlu kita lihat dulu tentang kedudukan baginda alaihi salatu wasallam
berbeza dengan manusia-manusia yang di seluruh dunia ni lah. Pertama sekali para jemaah, saya baca dalam buku ni, Indahnya Bersama Rasulullah, muka surat 28. Bayangkan para pembaca sekalian, baginda adalah sebaik-baik manusia. Baginda adalah rahmat kepada seluruh alam. Baginda dipuji kemuliaan akhlaknya oleh Al-Quran. Baginda adalah penghulu anak Adam dunia dan akhirat. Baginda adalah Rauf dan Rahim. Baginda adalah manusia yang paling agung. Baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Segala makhluk tunduk kepadanya. Baginda adalah penyuluh ilmu dan kebaikan. Baginda mahukan agar umat manusia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Baginda adalah orang yang amat susah hati jika para sahabat dan umatnya ditimpa kesusahan. Ini tentang kedudukan Rasulullah ni. Baginda yang dimuliakan Al-Quran dengan panggilan yang mulia. Baginda yang mendapat selawat berterusan daripada Allah Ta'ala dan para malaikat serta umatnya. Baginda adalah nur. Baginda adalah seorang yang amat menyayangi umatnya. Baginda yang telah mengeluarkan penduduk Mekah dan Madinah serta ramai manusia dari kegelapan kepada cahaya keimanan. Baginda yang bersedekah sehingga tidak menghiraukan akan ditimpa kemiskinan atau kefakiran. Banyak lagi para jemaah, berpuluh. Ini sebahagian yang saya baca di sini, bagaimana kedudukan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang kita cintai. Jadi di sini Al-Quranul Karim, begitu juga para ulama kita meletakkan prinsip penting, adab-adab kewajipan kita yang perlu kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali para jemaah, antara adab yang penting ini, dan ini juga kalau kita tak jaga boleh rosak amalan kita, iaitu kita kena panggil Rasulullah ni ya Rasulullah. Kita tak boleh panggil ya Muhammad, tak boleh panggil ya Ahmad ke ya, ataupun kita nak panggil Nabi berteriak-teriak pun tak boleh. Kita tak boleh macam orang-orang luaran di sana, orang-orang tepi jalan yang kadang-kadang nak panggil orang berteriak, Mat, Mat. Kalau Mat tu dah ada gelaran, dia panggil nama gelaran dia, Mat, Mat kampung. Mat Gelang, yang ada satu nama lagi pelik-pelik, Mat Sangka Burung lah, apalah. Dia panggil, dia terpekik-pekik, dia panggil orang daripada jauh. Jadi kita dengan Rasulullah tak boleh. Ini saya cakap ni walaupun Rasulullah tidak lagi secara zahir tidak lagi bersama kita, mana telah wafat, tetapi ini sebagaimana kalau di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh depan kubur Nabi, depan makam Nabi kita sebut ya Muhammad, tak boleh. Ataupun kita teriak lagi. Teriak. Walaupun kita panggil Rasulullah, kita teriak lagi, ya Rasulullah, pakai tak boleh. Baik, apa dalilnya para jemaah? Dalil yang kita dilarang, sebab ini adab kita kepada Rasulullah, satu kewajipan ni. Dilarang kita memanggil ya Muhammad, dilarang kita berteriak memanggil ya Rasulullah, kuat-kuat pun tak boleh. Ini sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yunadunaka min wara bukan di situ. Ni ayat surah An-Nahr, surah An-Nur ayat 63. Tak tersalah muka surah. Saya ambil dari buku yang lain untuk nak terangkan perkara ini. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dah. Masya-Allah, artinya janganlah kamu wahai kaum muslimin menjadikan panggilan Rasulullah dan memanggilnya di antara kamu sama seperti kamu memanggil sesama kamu. Maknanya ada orang kita panggil kawan kita Dolah contohnya. Dia sebenarnya Dolah ni namanya Abdullah. Kita orang Melayu panggil nama tak komplit. Abdullah panggil Dolah. Lepas tu Muhammad panggil Mat. Ahmad panggil Mat. Selamat panggil Mat. Habis semua jadi Dolah, Mamat. Sebab tu dulu-dulu ni orang ada gelaran Mat. Mat Tongkang lah, Mat Kampung lah apa. Jadi berbeza dengan orang Arab. Orang Arab kalau panggil nama macam saya pun kadang terperanjat. Saya pergi negara Arab, mereka panggil nama penuh. Kadang-kadang dengan nama bapa saya dia panggil. Ya Ahmad, ya Ibnillah, Ibn pun sebut. Orang Arab ni bagus ni, dia sebut nama komplit. Berbeza dengan kita orang Melayu. Tak tahu kenapa
Kenapalah orang Melayu suka panggil short-short ni? Nama bapa kasih sedap-sedap, dia panggil last sekali. Jadi kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perkara tuan-tuan, kita tak boleh panggil Nabi ya Muhammad. Walaupun Rasulullah tidak bersama kita, makam Rasulullah kita tak boleh panggil ya Muhammad. Walaupun umat-umat sebelum ini memanggil Nabi mereka dengan nama mereka. Kaum Bani Israel panggil Nabi Musa ya Musa. Al-Quran sebut. Kaum Nabi Isa alaihissalam ya Isa. Dan begitu juga Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Kaum Bani Israel panggil apa? Ya Sulaiman, ya Daud. Tapi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kewajipan dilarang kita panggil ya Muhammad. Kita kena panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sebab ini panggilan kemuliaan seorang Nabi yang mulia. Jangan macam seperti kaum-kaum sebelum ini. Jadi ini pertama para jemaah. Jadi kalau kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebut ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan Assalamualaikum ya Muhammad. Ini tak ada adab para jemaah. Bertentangan dengan Al-Quran tadi, surah An-Nur ayat 63. Begitu juga memanggil-manggil. Macam dekat makam Rasulullah, kita panggil ya Rasulullah, ya Rasul. Ini kadang ada orang buat dekat makam dia panggil Allah, terpekik-pekik dengan makam. Tak tahu apa yang dia panggil. Dia panggil gitu. Jadi ini pun dilarang, takut-takut boleh rosak amalan kita. Kita akan lihat nanti ayat yang seterusnya, di mana orang yang tidak ada adab kepada Rasulullah, bertentangan dengan apa yang disuruh Allah Ta'ala, kita lawan, kita tidak beradab kepada Nabi, boleh rosak amalan kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab Rasulullah saya dah terangkan tadi, orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang paling dicintai Allah Ta'ala, orang yang paling bertakwa, orang yang kira terbaik. Ini para jemaah rahimakumullah, ayat tadi yang saya dah baca, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Jangan. Kita dengan members, kita dengan bapa kita pun kita panggil ayah, bapa, abah. Takkan dengan Rasulullah panggil nama. Boleh kita panggil bapa kita mat, bapa panggil mat. Silap-silap pam sekali kalau bapa mak pun tak boleh terima. Bagaimana seorang nabi yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggil teriak-teriak macam kita, adab dengan mak bapak kita lah. Baik, yang kedua para jemaah, adab penting, kewajipan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu tadi kita panggil-panggil pekik-pekik tak boleh. Sekarang kalau nabi depan kita pun kita tak boleh angkat suara kita dan dan bercakap kuat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya asal diarahkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka kadang-kadang panggil Nabi dengan berteriak. Mereka panggil ya Muhammad. Mereka bercakap kuat depan Rasulullah. Jadi Allah mendidik adab kepada para sahabat dan kepada kita supaya jangan mengangkat suara tinggi lebih daripada suara Nabi, dan jangan bertekak ataupun mengangkat suara. Kita dengan kita berbual pun, walaupun di sebelah atau makam Rasulullah atau Nabi sebelah, tak boleh mengangkat suara tinggi. Ini sebagaimana dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat ayat 2 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Hujurat ayat 2, iaitu wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara lebih dari suara Nabi, dan janganlah bercakap kuat di hadapan Nabi seperti mana kamu bercakap sesama kamu. Kamu bercakap kuat dengan kamu bercakap kuat terpulang. Depan Nabi tak boleh. Lepas tu mengangkat suara bercakap dengan Nabi, mengangkat suara pun tak boleh. Ditakuti, ini dia para jemaah, ditakuti akan menyebabkan sia-sia amalan kamu sedang kamu tidak menyedarinya. Na'udzubillah min zalik. Perkara yang kecil, tetapi di sisi Allah perkara yang cukup besar, iaitu beradab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tajuk kita, 4 kewajipan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin ada orang tanya, Nabi dah tidak bersama, betul. Tetapi Rasulullah jasadnya masih berada di makamnya di Masjidin Nabawi. Jadi tajuk apa makna kita kalau nak ziarah. Ini sekarang umrah pun tak lama lagi kata dah boleh datang umrah. Bulan 12 mungkin dah ramai orang buat persiapan nak pergi umrah bulan 12. Kalau Covid nampak makin reda, banyak orang dah vaksin. Mudah-mudahanlah insya-Allah vaksin ni ataupun penyakit ni, kita nak cakap habis semua pun susah juga. Dapat kurang dengan vaksin dapat kurangkan pengaruh ataupun pengaruh pula dia punya jangkitan ni insya-Allah. Jadi kalau kita ziarah makam Nabi SAW, tadi saya dah sebut jangan panggil ya Muhammad. Ini larangan Allah Taala. Jangan kita panggil walaupun ya Rasulullah dengan berteriak, tak boleh. Dan yang seterusnya tadi apa? Kita mengangkat suara. Jadi kalau kita di makam Rasulullah, kita beri salam, suara yang pelan sudah. Kita berziarah makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sederhana. Sebab apa? Ada juga terdengar kadang-kadang kita pergi makam Nabi, ada orang kasih salam suaranya tinggi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab itu digalakkan kalau macam kita pergi ziarah makam Rasulullah ni, sebaik-baiknya masing-masing baca sendiri sudah. Sebab kalau ada mutawif, ada pemimpin yang bacakan, takut dia terangkat suara tinggi sedangkan ia termasuk dalam larangan. Dia kadang-kadang orang tengah ramai dekat makam Rasulullah tu, kadang-kadang polis pun suruh jalan cepat pasal orang terlalu ramai, orang rasa-rasa. Jadi kalau ketika itu kita pula ada pemimpin nak baca salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, belakang pun Assalamualaikum, suara kuat. Ini tidak elok para jemaah, takut-takut termasuk dalam larangan bercakap kuat, bersuara lebih tinggi daripada suara Nabi. Walaupun kita tak tahu suara Rasulullah ni macam mana tinggi, standard dia, limit dia, tetapi kita boleh rasakan lebih kurang kita cakap pelan-pelan lah di makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu standard rendah lah tu. Jadi sebab tu saya lebih suka waktu ziarah makam Nabi masing-masing baca sendiri. Kadang-kadang dalam buku baca doa ataupun baca salam untuk Nabi semua dah ada terjemahan. Kadang-kadang dia punya Assalamualaikum tu sendiri pun dah di romanizekan lagi. Takkanlah Assalamualaikum pun nak kena pimpin. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu pun dah cukup dah. Jadi ini para jemaah, hati-hati apabila kita ziarah makam Nabi SAW. Hendaklah kita jangan sampai mengangkat suara tinggi. Kita salam Assalamualaikum ya Rasulullah dan cakap meninggi. Dan satu lagi pernah berlaku, ini kadang-kadang orang bertengkar, dia tak kasih salam mengangkat suara depan Nabi, tapi dia bertengkar di makam Rasulullah. Jadi ini pernah berlaku di mana Imam Malik rahimahullah diriwayatkan pemimpin ketika itu khalifah, tak silap Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah, dia datang, tak silap saya lah, bertemu Imam Malik di Masjid Nabawi. Jadi dia bertanyakan sesuatu, Imam Malik menjawablah dari segi agama, tapi kemudian khalifah mengangkat suara, Abu Ja'far Al-Mansur kalau tak silap saya, ataupun Al-Ma'mun, saya lupa, dia mengangkat suara sedangkan di situ ada makam Rasulullah. Akhirnya Imam Malik merendahkan suara. Dia mengingatkan khalifah supaya merendahkan suara sebab dibacakan ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qaul. Jangan angkat suara di depan Rasulullah. Walaupun kita tidak berbual dengan Nabi pun, kita sendiri-sendiri pun jangan mengangkat suara sebab ni mengganggu. Kalau zaman Rasulullah, Nabi masih hidup di rumahnya, kita bertekak kat luar rumah, kan mengganggu Rasulullah, mungkin nak rehat, nak tidur. Begitu juga kemuliaan Rasulullah selepas meninggal, selepas wafat pun, kita tak boleh bertekak dari situ mengangkat suara. Jangan pula dekat makam Rasulullah kita, oi. Bukan ni. Tidak boleh para jemaah. Kadang-kadang polis pun larang. Polis-polis Arab Saudi tu pun kadang-kadang dia nampak orang pakik-pakik, dia larang. So, kadang-kadang kita tak faham, jemaah-jemaah tak faham. Dia tuduh kita, tak. Kadang-kadang dia marah kita pasal pakik-pakik. Tak boleh, dosa di situ para jemaah. Jadi ini antara adab kita, iaitu jangan mengangkat suara lebih daripada suara Nabi. Dia bercakap kuat di makam Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga antaranya menghormati keluarga dan orang yang Nabi cintai.
iaitu menghormati keluarga Nabi siapa? Iaitu Ahlul Bait, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga Nabi. Begitu juga orang yang Nabi cintai siapa? Para sahabat Nabi, orang-orang soleh. Jadi saya bacakan di sini para jemaah muka surat Indahnya Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka surat 262, iaitu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Dalam surah Asy-Syura ayat 23, katakanlah bahawa aku tidak meminta kepada kamu sekalian akan ganjaran melainkan kasih sayang dalam kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena hormati, kita kena cintai keluarga Nabi, isteri-isteri termasuk keluarga Nabi, dan orang-orang yang Nabi cintai, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, mereka yang dijamin masuk syurga. Semualah para sahabat Nabi hendaklah kita cintai sebab Rasulullah mencintai mereka. Jadi ini para jemaah, adab kita kepada Rasulullah, kewajipan kita mencintai Ahlul Bait, isteri. Ada orang dia tak apa, dia kata Ahlul Bait ni hanya keturunan Nabi, tak termasuk isteri Nabi. Tidak benar para jemaah. Al-Quran secara umumnya memasukkan isteri-isteri kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ayat dia. Cuma timbul persoalannya, iaitu kalau sekiranya timbul di mana ada di kalangan orang yang tidak menghormati sahabat, ataupun orang yang tidak menghina Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah, isteri-isteri Rasulullah. Sebab ada orang ni kadang-kadang dia mengaku dia Sayyid ataupun dia keturunan Nabi, tapi dia menghina Sayyidina Aisyah, dia menghina sahabat Nabi, ini macam mana ni? Saya pernah jumpa ada orang yang dia lah Sayyid. Kita tahulah Sayyid ni kan keturunan Nabi, okeylah, bagus. Tapi kenapa dia menghina Sayyidina Aisyah, dia menghina sahabat? Rupanya dia dah terikut-ikut dengan fahaman satu mazhab, fahaman yang kita tahu, yang menghina sahabat Nabi, menghina Sayyidina Abu Bakar, menghina isteri Nabi, menghina Sayyidina Aisyah. Kita tahulah kumpulan tersebut. Jadi macam mana? Di sini buku ni ada terangkan, muka surat 266, kita boleh nasihatkan orang-orang yang macam ini, ada keturunan Nabi pula ni Said, dia menghina sahabat, menghina isteri Nabi. Kita beritahu kepadanya, ini jawapannya, berkenaan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam yang hidup pada hari ini, kalau sekiranya ada yang kita menasihati mereka dengan bijaksana, penuh hikmah, dengan cara yang baik. Ingatkan mereka bahawa mereka ada membawa darah yang mulia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah akhlak dan nama baik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mengamalkan ajaran yang sesat, tak betul, bertentangan dengan ajaran Nabi, seperti suka menghina, suka mengkafirkan orang Islam, mudah menuduh syirik kepada orang Islam, atau menghina isteri-isteri Nabi alaihi salatu wasalam, menghina para sahabat, maka ingatkan mereka. Kalau sekiranya ada daripada keturunan Nabi ni yang sudah terikut fahaman yang melampau ni, menghina sahabat Nabi, menghina Sayyidina Aisyah, ada yang pula suka mensyirikkan orang, dia dah mula syirik-syirik orang, mengkafirkan orang, nasihatkan mereka, ingatkan mereka bahawa mereka sebenarnya secara langsung telah menghina keluarga datuk mereka sendiri, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Aisyah, Sayyidina Hafsah termasuk dalam keluarga Nabi. Ingatkan mereka bahawa Rasulullah tidak pernah mengajar ahli keluarganya menjadi jahat lidahnya, jahat akhlaknya. Nabi telah mendidik ahli keluarganya dan umatnya agar sentiasa menjaga lidahnya dari suka menghina, menjauhi sikap mencaci, melaknat orang lain, lebih-lebih lagi mengkafirkan, mensyirikkan orang Islam dengan sesuka hati, melaknat para sahabat dan isteri-isteri baginda. Kita nasihatkan mereka secara baik-baiklah. Kalau ada yang keturunan yang mengakulah keturunan Nabi tapi sikapnya tidak menyenangkan, ingatkan. Jadi kita hormat keluarga Rasulullah, hormat keturunannya, hormat para sahabat Nabi. Tapi kalau ada orang-orang sekarang yang menghina sahabat, isteri, ataupun suka kafir-kafir, syirik-syirik ni, kita nasihat dengan cara baiklah. Baik, yang keempat, yang akhir sekali, iaitu menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun tidak termasuk dalam
kewajipan tapi termasuk dalam adab orang bercinta. Jadi kewajipan adab orang bercinta dalam menziarahi. Sebab itu saya ambil di sini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga hadis menyebut man zara qabri wajabat lahu syafaati. Hadis ni secara umum Imam Az-Zahabi mengatakan hadisnya insya-Allah secara keseluruhan sanad boleh diterimalah. Mana siapa yang ziarah makam kuburku dia akan mendapat syafaatku. Sehingga kan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar masukkan dalam amalan yang terbaik, sifat-sifat yang terbaik ini ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah makamnya sebagai tanda orang yang kewajipan adab orang bercinta ni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang langsung tak mau ziarah, tak mau jenguk, wah ini ada problem ni. Apa jadi adab kita dalam kita ziarah, sebagaimana Imam Nawawi kata faslun fi ziyarati qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemah Melayu, iaitu tentang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawa sesungguhnya siapa yang pergi menunaikan haji perlunya bertawajuh, iaitu menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Imam Nawawi sebut ziarah Rasulullah, bukan ziarah kubur sebab Rasulullah hidup dalam kuburnya. Ini ada hadis sahih. Sama ada itu adalah dalam perancangan perjalanan atau tidak, kerana menziarahi baginda adalah satu amalan yang amat penting dalam qurbat, mendekatkan diri kepada Allah, dan sebaik-baik amalan yang membawa keuntungan serta sebaik-baik kemenangan. Masya Allah, kitab Al-Adhkar dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di sini iaitu 4 kewajipan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, supaya dapat lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Taala, dan mendekatkan diri kita kepada baginda supaya dikumpulkan bersama Rasulullah, dan mengelakkan kita daripada rusak amalan kerana tidak bersikap adab kepada baginda. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita insya-Allah para penonton. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.